Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi adik-adik yang saya sekalian. Jadi jumpa dengan Cikgu Omar dalam ruangan ataupun YouTube Teka-Teki Rakyat. Jadi Cikgu harap adik-adik masih ingat lagi Cikgu kemukakan beberapa soalan pada minggu lepas, 2 soalan. Jadi dan kita akan kemukakan 2 soalan baru untuk minggu ini. Dan Cikgu akan beri jawapan jawapan dengan adik-adik mengenai soalan yang lepas, 2 soalan lepas, insya-Allah. Jadi adik-adik masih ingat lagi minggu lepas Cikgu telah kemukakan 2 soalan. Jadi minta adik-adik tolong sempurnakan jawapan itu mengikut kreativiti adik masing-masing. Jadi hari ini Cikgu nak kongsikan jawapan itu, semoga adik-adik menjumpai jawapannya ataupun seakan-akan jawapannya betul, insya-Allah. Jadi soalan yang pertama dia masih ingat lagi gelaran Timor Leng, dan yang kedua nilai Maharaja Timor Leng. Ini Maharaja belaka lah. Jadi Timor Leng ini seorang maharaja atau khalifah yang berada di Anatolia, Turki, lebih kurang 1000 tahun yang lampau. Jadi dalam kerajaan itu ada seorang sufi Islam bernama Mullah Nasruddin Hoja nama dia. Jadi beliau ini sangat kuat beragama, dan setiap masa ataupun kadang-kadang banyak kali Maharaja Timor Leng jemput dia untuk membuat suatu keputusan, sama ada ekonomi ke sosial ataupun hak agama misalnya. Jadi pada satu masa, jadi Maharaja Timor Leng menjemput Hoja ini ataupun Nasruddin ini ke istana dia. Jadi dia bertanya Nasruddin, dia kata, apakah gelaran yang patut Nasruddin kemukakan kepada Beta, untuk Beta kemukakan pada kerajaan Beta untuk beri gelaran kepada Beta. Sebab khalifah-khalifah lain dulu ada gelaran masing-masing mengikut sandaran kepada nama Allah. Okey, sandaran kepada nama Allah. Okey. Jadi Beta nak, sebab Beta ni maharaja besar, lebih tinggi daripada taraf khalifah-khalifah itu. Jadi sepatutnya Beta ini tinggilah martabatnya, bersandar kepada nama Allah. Jadi kalau dulu khalifah itu misalnya al-muwathiq billah, misalnya al-mutawakkil ala Allah, al-muwafiq billah, al-muhtasib billah. Jadi sekarang Beta ni maharaja besar daripada khalifah yang dulu. Jadi apakah gelaran yang patut Nasruddin kemuka kepada kerajaan, pada Beta, untuk Beta kemuka kepada negara untuk beri gelaran kepada Beta. Baik, sekarang Nasruddin pun mengambil masa beberapa minit dan dia memikirkan bahawa Maharaja Timor Leng ni agak tidak mesra rakyat. Ada sedikit unsur-unsur kezaliman pada rakyat, tidak cakna pada rakyat, bahkan ada unsur kezaliman, rasuah berlaku, berluasa berlaku, salah guna kuasa misalnya, duit negara pun bocor banyak, tidak tiri saja bocor habis. Jadi memandangkan itu, sebab Nasruddin ni dia takut pada Allah, bukan takut pada manusia. Jadi dia pun fikir, dia kata ada dah Beta dapat dah idea untuk memberi gelaran kepada tuanku. Jadi apakah gelaran itu? Tunggu Beta, tunggu raja itu dengan begitu tak senang sekali, begitu nak tahu sekali. Jadi Nasruddin pun memberi, dia kata gelaran tuanku yang patut dikemukakan kepada negara untuk memberi gelaran kepada tuanku tidak lain dan tidak bukan na'udzubillah, ataupun dalam bahasa Melayu kita berlindung kepada Allah sebab dia zalim. Jadi Maharaja Timor Leng tadi dia faham ini, dan dia pun marah dan amat sangat murka sangat kepada Nasruddin. Lalu Nasruddin dikenakan hukuman tahan di rumah selama 3 bulan, makan pun tak keruan, minum pun tak keruan selama 3 bulan kerana gelaran itu pada raja. Na'udzubillah. Baik, sekarang ibrahnya di sini ialah seseorang rakyat ataupun nasihat raja ataupun apa-apa kepada menteri, jangan takut hanya pada Allah dan bercakap yang benar. Kalau tak bercakap benar, banyak kerosakan berlaku dalam negara ini. Bercakap yang benar walaupun salah, walaupun pahit. Kulil haqqa walau birran dalam bahasa Arab kata. Okey, itu pengajarannya. Jadi yang kedua, setelah 3 bulan, jadi Maharaja Timor Leng pun nak ambil hati balik Nasruddin ini, dipanggil balik ke istana untuk satu lagi tugas kepada Nasruddin ini. Jadi tugasnya yang kedua ialah berapakah Nasruddin memberi nilai kepada Beta ini. Nilai Beta berapa juta, berapa bilion nilai ini. Sebab Beta ni maharaja, lebih besar daripada khalifah-khalifah yang dulu. Beta ni maharaja. Jadi Nasruddin pun fikir sebentar, dia kata nilai tuanku sebanyak 1000 dinar wang emas.
Jadi Meraja Delhi pun marah teramat mereka lagi kerana teramat murah nilai dia. Jadi dia kata, Nasruddin dia kata nilai better ni beribu-ribu kali ganda lebih daripada 1000 dinar. Itu 1000 dinar tu sama nilai dengan tali pinggang better ni, sebanyak 1000 dinar. Jadi Nasruddin pun pandai mengambil hati dan pandai cekak dia berfikir. Dia kata saya nilai tuanku di atas tali pinggang tuanku sahaja, belum nilai kepada batang tubuh tuanku lagi. Jadi dengan itu apabila mendengar itu, raja pun senang hati kerana nilai daripada tali pinggang saja 1000 dinar. Jadi nilai dia tinggi lagi lah. Padahal Nasruddin memberi nilai dalam hati dia, iaitu nilainya negatif kerana dia tidak mesra rakyat, zalim pada rakyat. Na'udzubillah min zalim. Itulah pengajaran dia. Baik, sekarang adik-adik kita pergi kepada soalan baru hari ini. Kan? Soalan baru hari ini iaitu soalan-soalan yang bersangkut paut dengan bahasa. Bahasanya bahasa Inggeris pula tu. Okey, sekarang soalan baru tengok terpapar di papan sana. Soalan baru cikgu baca. Satu frasa dalam bahasa Inggeris. Frasa itu berbunyi, a quick brown fox jumps over the lazy dog. Jadi soalan dia, apakah keistimewaan ataupun keunikan ataupun keanehan dalam frasa ini? Apakah keanehannya, keunikannya ataupun keajaibannya dalam frasa ini? Jadi adik tolong cari jawapan rahsianya, insya-Allah. Baik, sekarang a quick brown fox jumps over the lazy dog. Okey, sekarang soalan yang kedua, lebih mencabar lagi. Baik, soalan yang kedua adik-adik, panjang ceritanya, cikgu kita baca bersama, cikgu baca sebentar. Jadi rahsianya adik-adik cuba cari apakah rahsia yang terkandung dalam paragraf ini. Paragraf ini mengandungi lebih kurang 100 perkataan. Jadi adik baca sekali lagi, tidak faham pun tak apa, tapi adik tolong bagi rahsia, apakah rahsia yang terkandung tersembunyi dalam frasa ini, dalam paragraf ini. Baik, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. About December. This is an unusual month, Santa, snow and so on. This is an unusual paragraph too. How quickly can you find out what is so uncommon about it? It looks so ordinary that you may think nothing is odd about it until you match it with most paragraphs this long. If you put your mind to it and study it, you will find out, but nobody may assist you. Do it without any coaching. Go to work and try your skill at figuring it out. Put on it is about half an hour. Good luck and don't blow your cool. Jadi itulah soalannya, paragraf satu paragraf dalam bahasa Inggeris. Jadi apakah keistimewaan, kebitaraan, keunikan paragraf ini? Adik cuba camkan dengan menggunakan persepsi anda, sharp minded anda untuk dapat rahsia dalam paragraf ini. Jadi insya-Allah setakat itu saja hari ini, kita jumpa lagi. Insya-Allah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.